Assalamualaikum. Video kali ni sebenarnya Mira just nak share dua benda tentang maintenance kereta. Baru je tadi Mira post dekat Instagram story, Mira pergi tukar tayar kereta. Dah sampai time nak kena tukar empat tayar kereta tu. So dua tayar depan tu tukar baru, which is tak pernah tukar sebelum ni. And tayar belakang tu tayar second hand, Mira pernah tukar sekali dalam mungkin setahun atau 2 tahun lepas, tak ingat. So today Mira tukar empat tayar terus. Sebab tayar depan tu dia dah kena pump every week. Kalau lambat pump seminggu tu dia akan jadi sangat kempis. Means tayar tu Mira kena tukar lah, dah lama. So cerita dia tadi Mira buat sekali lah aircon filter, tukar aircon filter. Total cost, total bill kena adalah dalam RM870. So apa yang Mira nak share daripada maintenance kereta ni adalah pertama, tentang tabung simpanan untuk maintenance kereta. Pentingnya kita ada tabung simpanan untuk kita bayar apa-apa maintenance kereta yang secara tiba-tiba. Sebenarnya macam kereta Mira ni pun dia tiba-tiba. Tiba-tiba kita tengok tayar kita dah jadi macam tu. So takkan kita nak hold lagi berapa bulan, betul tak? Sebab every week dah kena tukar tayar tu. Very worried, sangat risau kalau apa-apa jadi. Ayat tayar tu dah sampai time dia, so kita tak nak risk. Which is saya tak expect pun. Of course benda-benda macam ni kita tak akan expect. Kereta kita rosak pun kita tak pernah expect pun. Tiba-tiba kereta kita rosak, kereta kita tak boleh start. So inilah kepentingan sebenarnya kita ada tabung khas untuk maintenance kereta. So banyak mana nak allocate untuk tabung maintenance kereta ni, dia terpulang kepada kita sendiri. Mungkin kita nak allocate 100 sebulan ataupun RM50 sebulan, ataupun kita kira sendiri. Contoh kita dah tahu lagi berapa bulan kita nak renew road tax kan. So kalau nak renew road tax, contohlah macam saya, road tax saya dalam 600. So kalau saya baru figure out bulan ni bulan 1 nanti 2022 nak kena renew road tax. So daripada sekarang lah saya kena manage. Maksudnya manage financial saya kena menyimpan daripada sekarang. So saya akan masukkan amount RM600, saya bahagikan dengan tinggal lagi berapa bulan nak ke bulan 1 nanti. Dan saya allocatekan setiap bulan ke dalam tabung tu. Khas untuk maintenance kereta. Tapi kalau boleh bagi lebih, saya letak lebih. Sebab apa? Untuk kes-kes macam ni lah, sudden case macam ni. Kenapa kita perlukan tabung simpanan ni? Satu, kita nak mengelakkan berhutang. Contohnya macam pakai credit card lah. Selalunya kalau buat maintenance kereta ke apa, kalau yang ada credit card dia akan pakai credit card. Kalau tak ada credit card dia akan guna pendapatan atau gaji yang ada pada bulan ni, betul tak? Which is benda tu akan take up banyak gaji. Contohlah you gaji 5,000 a month. Dah tolak itu, tolak ini, dah bayar itu, bayar ini, mungkin tinggal lagi 2,000, mungkin tinggal lagi 3,000. And then tiba-tiba kereta you suddenly rosak, ataupun you kena buat maintenance macam ni dengan harga yang mungkin lebih mahal. Sebab kereta saya ni, saya lupa beritahu, kereta saya ni kereta Azia. Jadi kalau kereta yang lebih mahal, maintenance kereta akan jadi lagi mahal. Itu facts kan. Jadi you akan guna kebanyakan gaji you, dan end of the month you tak cukup duit. Dan apa you akan buat? You akan berhutang. Mungkin you tak hutang untuk bayar maintenance kereta, tapi you akan berhutang untuk survive the whole month, which is benda tu sangat bahaya. Dan takkan nak begitu sampai bila. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan dalam video ni adalah tentang tabung simpanan untuk maintenance kereta. Make sure korang ada tabung ni. Boleh tengok saya ada kongsikan sebelum ni tentang tabung simpanan, jenis tabung simpanan yang kita boleh consider untuk ada. Ada 5 jenis. So korang boleh pilih, ataupun adakan je 5 tu, so it's safe you punya financial daripada berhutang. Second yang saya nak kongsikan adalah tentang pemilihan kereta.
back balik pada saya punya story tentang servis kereta tadi. Kereta saya tukar 4 tayar kereta. Okey, tapi tu kereta Azia. Saya rasa kereta Azia ni kalau yang keluaran baru, dia paling kecil lah kan. Macam kancil tu dia dah tak ada keluaran dah. So macam Azia ni pun saya tak tahu masih ada keluaran dia ke tak. So faham tak maksud saya? Kalau kereta yang kita beli tu lebih mahal dan lebih besar, tayar tu akan lebih besar dan of course tayar tu akan lagi mahal. Okey, tayar yang saya beli tadi tu RM160 satu biji. Satu biji RM160 dan kereta saya kereta kecil je, kereta 1.0. Okey, so kalau awak beli kereta yang lebih mahal, kereta import pula, it will cost you very much. So apa yang saya nak cerita, nak kaitkan kat sini, saya nak share macam mana korang nak pilih, nak beli kereta pertama, macam mana supaya tak buat kesilapan. Okey, first of all, saya nak bagi tahu apa silap ramai orang. Silap ramai orang dalam membeli kereta pertama ni adalah mereka tengok monthly sahaja, installment bulanan sahaja, which is salah. Okey, contohnya awak gaji 3,500, mungkin permulaan gaji sebagai fresh grad dan sebagainya 3,500, awak nampak kereta 1,000 sebulan tu murah. Betul tak? Awak nampak macam, oh, kalau saya bayar kereta contohlah RM800 sebulan, saya masih ada lagi berapa ribu untuk saya belanjakan. Tapi itulah silap dia. Silapnya awak cuma nampak harga monthly installment dia 800, 700, 900, 1,000. Awak cuma nampak yang tu. Okey, bukan awak, maksud saya sesiapa saja dekat luar sana. Awak ni senang sebut kan. So which is sebenarnya bila kita nak beli kereta pertama ni, yang kita kena tengok adalah dia, harga dia mesti 10% daripada gaji sahaja. Tak boleh lebih daripada tu. Maksudnya kalau awak bergaji 3,500, gaji pokok 3,500, awak boleh beli kereta yang 10% of it sahaja monthly dia, which is 350 lah sebulan. Ya, 350. Kalau lebih sikit pun mungkin 380 atau 370. Dia sebenarnya 10% ke 15%. Tapi sepatutnya 5% lagi tu adalah maintenance yang awak belum boleh kira lagi. Unless awak betul-betul cari, awak betul-betul research, okey, tukar tayar dia berapa, servis per kilometer dia nanti per 10km, per 20km dia 20km 1000 dia berapa, and then kalau kena tukar bateri berapa, and then kalau rosak apa-apa berapa, macam tu kan. Itu dalam 5% tu. So the easiest way is to count 10%. Okay, 10% saja daripada gaji. So kalau awak bergaji 3,500, sepatutnya kereta, installment kereta awak sebulan adalah RM350 sahaja. Sebab apa? 2 ke 3 tahun awak akan rasa beban untuk maintain kereta apa. Sebab masa dalam 1 ke 3 tahun yang awak perlu buat adalah servis sahaja. Tak banyak sangat apa orang kata maintenance kereta, tak termasuk kosmetik. So awak tak rasa lagi bebannya membayar apa-apa tentang kereta tu, belum lagi. Tapi percayalah cakap saya, selepas 3 atau 4 tahun, saya jamin lepas 3 tahun awak akan mula terasa beban dia. Bila kereta awak monthly lebih daripada 10% daripada gaji awak, awak akan mula terasa beban. Walaupun gaji awak dah naik sikit, ramai orang tak naik tinggi kan, naik sikit je. Itu pun orang dah naik gaji, dia dah tukar banyak komitmen. Okey, tak nak cerita benda tu. Tapi daripada segi kereta, selepas 3 tahun awak akan mula rasa macam banyaknya pakai duit untuk kereta. Macam tu. Okey, sebenarnya lepas 2 tahun pun awak akan dah mula rasa sebenarnya. Sebab apa? First, road tax. Okey, road tax tu awak kena keluarkan dengan amount yang banyak kalau awak beli kereta yang lebih mahal. Kereta import lagi lah, road tax sampai 1,000, betul tak? Setahun. Kalau awak boleh manage benda tu monthly, tak apa. Maksud dia macam saya cakap tadi lah, itulah gunanya tabung kesimpanan untuk maintenance kereta tadi.
supaya awak boleh cater. Sebab road tax setahun, dalam setahun tu awak masukkan amount beberapa ringgit sebulan macam tu. Jadi bila kita nak beli kereta ni, kita jangan tengok monthly sahaja, kena ambil kira juga dia punya maintenance. Kalau tak, memang sakit. Okey, saya yakin dekat sini siapa yang tengok video saya ni yang pakai kereta import yang harga lebih 800, memang sesak. Betul tak? Unless you punya pendapatan memang 800 tu adalah 10% daripada gaji. Maksudnya kalau you bergaji 8,000 ke atas, you pakai kereta 800, mungkin you akan rasa selesa. Sama macam orang lain yang gaji 5,000, pakai kereta monthly 500 atau 400 atau 300, dia akan rasa selesa, dia tak rasa masalah. Macam tu. Tapi kalau awak gaji 3,500, 4,000, awak pakai kereta yang RM700, RM800 sebulan, selepas 3 tahun awak akan mula komplain. Awak akan mula ada masalah kewangan, which is awak akan terasa beratnya, banyaknya komitmen. Tapi sebenarnya benda tu salah kita sendiri. Kita tak betul-betul mendalami dulu sebelum kita buat keputusan beli kereta. Okey, kita nak beli kereta, apa yang bagus untuk kita, kita jangan tanya orang yang pakai kereta tu, sebab mungkin pendapatan dia tak sama dengan awak. Okey, tapi tanyalah orang yang pakar tentang kewangan, orang yang boleh bagi awak nasihat kewangan yang betul, yang boleh mengkaji kewangan awak, tengok kewangan awak dan bagi nasihat pada awak. Okey, this is the suitable car for you, this is not the suitable car for you based on your financial. Macam tu. So apa saya nak cerita dalam poin kedua ni adalah, first of all, kalau nak beli kereta pertama, okey, cari kereta mesti 10% daripada gaji. Kalau lebih rendah tu lebih bagus, monthly okey. Dan korang kena kira juga maintenance, mampu ke tak mampu. Korang Google je, ada banyak. Korang boleh dapat tahu setiap jenis kereta ni apa maintenance dia, sama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selepas 5 tahun. Banyak kita boleh dapat tahu daripada situ. Okay, so advice saya, sediakan tabung simpanan untuk maintenance kereta. Make sure allocate setiap bulan kepada tabung simpanan ni. Kedua, untuk pemilihan kereta pertama, 10 hingga 15% sahaja monthly installment daripada gaji. Okay, dan jangan tengok monthly saja, tengoklah maintenance dia. Maintenance kereta, road tax, service, repair. Okay, itu saja sharing saya. Saya harap sangat sharing saya ni boleh membantu sedikit, boleh top up ilmu yang ada. Kalau ada apa-apa problem, ada masalah, boleh je nak tanya saya. InsyaAllah saya bantu mana yang saya tahu. Okay, take care semua. Assalamualaikum. Bye.